سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Daripada tempat dakwat yang ada dakwatnya dan jatuh padanya pada dakwat. Dakwat ni kenal tak dakwat? Zaman dulu orang kale nulis dia dengan botol ataupun jebur, dalam tu ada cahaya hitam. Buat daripada kapur. Jadi cahaya hitam. Jadi dia celup, tulis. Celup, tulis. Jadi orang panggil bekas tu tadi, jebur ataupun botol yang ada dakwat dalam tu. Masalah lagu mana? Tempat dakwat yang ada dakwatnya, tempat bekas yang ada dakwatnya, dan jatuh padanya pada bekas dakwat yang ada dakwat dalam tu, jatuh ke apa? Oleh bangkai yang tiada darah. Bangkai yang tiada darah. Maka kita kena kenal lah binatang yang tidak ada darah. Di antaranya sumur, nyamuk, tumor, belalai, lepas tu cicak. Cicak ada darah tapi dia tak mengalir. Darah yang sedikit. Tiada darah yang mengalir, maka cicak masuklah. Lipah, masuk. Kalajengking masuk. Lepas tu apa lagi? Lalat. Lipai. Bari. Orang panggil apa bari? Agas. Kalau masa Malay orang panggil agas. Jadi binatang-binatang itu masuk dalam jebur yang ada, botol yang ada dakwat tu. Kemudian dituangkan dalamnya, dalam bekas tu air. Tu buah air. Pasal apa buah air? Kerana muslihatnya. Apa muslihat sini? Dakwat habis dah. Dakwat ni habis dah. Lepas tu bila dakwat habis, nak beri jadi banyak semula, buah apa? Kalau ataupun dakwat ni tadi dia kering. Bila kering, nak celup, nak nulis tak boleh. Lepas tu nak buat jadi bulat, buah air lah. Kacau-kacau jadi cair semula. Bila cair semula tu, bolehlah nulis mula. Jadi ada bangkai dalam tu. Cicak tu main berambak-berambak, masuk dalam tu, nak tulis tak boleh. Mapu. Bila mapu, bangkai. Ataupun kita kata lalat duk main biga botol, bila jebur dakwat tadi tu masuk dalam lemah dengan dakwat tadi tu. Mati situ. Pas kita pun jenis orang tak tengok, tak perhati, tak tengok, ambil air bobra, gau kocok. Nak beri jadi banyaknya, banyak apa? Banyak dakwat tu. Sebab itu dia kata muslihat, nak bawa jadi banyak ke contohnya. Dan tiada diketahui ada padanya, pada dakwat, pada jebur, pada botol yang ada dakwat tu, ada bangkai. Orang ni dia tak perasan. Tak perasan kata dalam tu ada. Maka adakah jadi najis dakwatnya? Dakwat yang dia celup, yang dia celupkan kalai dia tu, ambil nak nulis tu. Kalau nulis perkara-perkara surat biasa, tak ada masalah gapo, kita nampak dia dah. Tapi kalau kita dia celup nak tulis ayat Quran. Pas tulis tu tadi dengan dakwat tu. Dakwat tu bercampur dengan najis. Najis apa? Najis bangkai yang tak mengalir darahnya. Maka hukum apa? Bangkai tu tadi hukum apa? Pada ma'ruf daripada diri kita ni, dimaafkan. Najis tu dimaafkan. Tapi kita kena ingat dalam masalah najis bangkai yang darah tak mengalir ni tadi, binatang yang darah tak mengalir ni, walaupun satu kaki daripada kaki sumur ataupun satu sayap daripada sayap kelakatu, ibu katu tu, dia ada pada diri kita. Kita tengah semayang ni tadi, dia menyebabkan membatalkan semayang kita. Lepas tu kita buat mana? Kalau boleh kita menggelebah, kita gelebah. Lepas tu kalau kata saat satu daripada kaki sumur duk ada pada tubuh badan kita, kita kena gelebah. Sebab menanggung najis. Tak kira najis tu najis yang kecil. Orang panggil super ni najis binatang yang tak mengalir darahnya. Tak boleh juga. Tapi
pada hukum syarak kita tak diharuskan supaya kita belik sebelum kita semaya, belik dulu. Tengok ada apa? Ada gapo kaki sumuk kau gapo ada. Kita duk perhati. Tak semaya lah sang lah aku tu. Wela masa tu tadi kita sibuk dengan benda tu sampai habis waktu lah kita nak perhati. Sebab itu tak diharuskan kita membelik pakaian kita dengan najis-najis yang ada pada diri kita tu. So serolip-rolipnya dalam kocek ni lah. Kocek ni. Lepas tu kita kalau kita nak semayang tu tak ada disunatkan, tak diharuskan supaya belik dulu apa ada dalam kocek ni, takut ada kaki sumuk ke, ada sayap katu ke apa ke, kaki labor ke. Tak. Semayang. Tapi bila kita tahu, maka kita kena gelebah banget. Kena buai banget. Kerana dia antaranya boleh menyebabkan batal semayang kita. Kerana apa boleh batal? Menanggung najis. Habis itu. Maka adakah jadi najis dakwatnya tadi tu? Dakwat dia tu. Atau tiada najis. Atau jikalau dengan diketahui ada bangkai itu. Saat ni masalahnya dia tak tahu. Kalau dia tahu, tengok. Ada apa? Ada cicak mapo. Lepas tu dia nampak situ, dia tulis dah saat ni. Tulis dah saat ni. Lepas tulis yang dia tulis tu jadi najis juga ke? Sebab dia ada najis dah sini ni. Lepas tu dakwat ni, masalah nak taswir, masalahnya iaitu hukum dakwat ni tadi najis ataupun tak najis. Itu masalahnya. Maka dijawab adalah yang menghukumkan, kata mereka itu ulama, bahawasanya apabila bercampur dengan najis, mana apa-apa saja, air, minyak bercampur dengan najis, tak kira apa-apa, bercampur dengan najis, yang dimaafkan daripada najis tu. Mana super saat ni lah, binatang yang ada darah tapi darah dia tak mengalir, maka di situ orang panggil najis yang dimaafkan. Seperti darah barus iaitu darah tumor. Kalau habis itu. Darah baros habis kerana air tuhur atau air minum, air semata-mata air jatuh dalam dia binatang yang darah tak mengalir, maka tak ada masalah. Atau air minum, air teh, segelas air teh kita duk kedai teh, kita minum air, tiba-tiba lalat tu mari hinggap, masuk dalam tu, berenang dalam tu. Nak berenang tak boleh, tak pandai berenang, mati lemah. Lalat mati lemah. Lepas tu, lalat tu mati lemah, dia mati juga dah. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Tu disunatkan kalau ikut hadis Nabi SAW, kita kena selaikan dia. Selaikan dia dalam air teh tu, selai. Lepas tu ambil tak. Air tu boleh minum. Air boleh minum. Sebab najis yang dimaafkan. Boleh. Situ. Kalau kita tak minum, tak ada masalah lah. Kita geli gemar, tekak kita geli gemar nak makan air yang ada lalat mapuh dalam tu, lalat mati dalam tu, tak ada apa, kita tak makan, tak ada apa. Tapi kalau kita nak makan juga, hadis Nabi suruh kita selaikan dulu, ambil tahu. Lepas tu nak minum. Tak kira air tu air tuhur ataupun air yang buat minum, atau air basuh, air nak basuh pinggan, nak basuh baju, tak ada masalah. Kemudian daripada makan, selepas daripada makan dah, tahu dah kata tengok dalam gelas ada apa, cicak. Ada cicak. Makan tu tak najis lah, masuk dalam mulut kita dah. Tapi sebaik-baiknya kalau kita tahu dah, tak usah lah. Sebab bagi orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bagai-bagai baik ni dia akan menyebabkan hati kita gelap. Sebab itu bagi kitab-kitab fiqh yang lain, kitab-kitab fiqh yang lain dia kata bila satu bekas yang kita buat minum dengan dia mengandungi apa? Contoh kata kita air teh, air kopi ke. Dalam tu ada apa? Ada sumut. Sumut apa? Kita tak tahu dalam bekas saka kita, dalam tempat saka, tempat gula kita,
Kita cebok saja, kita ambil saja gula, sakar kita tak tahu dalam tu ada semut banyak. Maka kita boh dalam gelas kita, boh kafe, boh kopi, boh teh, curah air panas, maka semut tu mampu. Sebab dengan panas tadi tu menyebabkan dia mati. Bila dia mati, air tu tadi orang panggil air apa? Air kopi, air teh yang ada semut mati dalam tu, maka kita minum menyebabkan kita punya hati jadi gelap. Keduanya iaitu ingatan kita jadi kurang. Orang panggil jadi kurang nak ingat. Mengapa nak ingat payah. Sebab apa? Sebab makan semut mati. Situ dah. Jadi bila mana kata kalaulah kita tahu dah, lebih baik kita tak usah minum. Tengok dah. Ada apa? Ada cicak mati, ada sumut mati, ada lalat mati lah tu. Kita tahu dululah. Sebab apa? Ni najis. Tapi dibolehkan lagi kalau kita nak minum. Mana? Kalau tengok kalau bekas yang ada lalat, Nabi SAW suruh tekankan lalat tu, ambil buai. Kerana di sayap lalat ni ada sayap dia sebelah kanan dia, iaitu ada penawar. Sebelah kiri dia ada penyakit. Bila masuk dalam air, selai apa? Berat kepada penyakit ni. Dia gibah pada sebelah kiri. Sebab itu kalau lalat masuk dalam gelas teh tu, dia akan pusing lekat kiri. Dia akan ngiring lekat kiri. Sebab sayap dia ni, gerak ni, jatuhkan dia punya penyakit dalam air teh kita. Lepas tu bila penyakit jatuh, nak beri jadi penawar semula, selaikan dia. Menyelamkan sebagai lalat tu supaya dua-dua sayap dia masuk dalam air, maka nak penawar dan penyakit. Jadi air tu neutral semula. Air jadi bersih semula. Jadi di sini dia kata masalah kalau tak tahu. Kalau tahu atau ketahui akan dia dan sukar atasnya mengeluarkan dia binatang yang ada darah tak mengalir tadi. Kalau bekas orang panggil bekas dakwak tadi tu, dia tu mulut dia halus, bawah besar tapi atasnya halus. Pakai kita nak cebok payahlah. Lepas tu lagu mana buat sini? Lepas gitu tak apa. Payah untuk mengeluarkan dia, dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Situ. Kalau boleh keluarkanlah. Itu yang terlebih afdal. Seperti lalat yang jatuh dalam kondil. Apa? Dalam bekas pelita. Pelita zaman dulu orang panggil dia bekas, bawah dia besar. Maka di sini letak sumbu. Minyak boh. Maka menyalakan di atas ni, nyalalah api je. Maka di dalam tu nak cebok, nak ambil lalat dalam bekas pelita tadi tu, payahlah. Maka dimaafkan. Kondil yang dalamnya zait, dalam bekas tadi ada minyak yang menyebabkan buat jadi pelita tu. Dan mati ia lalat dalamnya. Kemudian maka terkala habis minyak zait, maka ditaruh zait yang lain, dicurah pula, tambah yang lain pula. Tak ada apa, nampak kata apa? Lipas, nampak kata apa? Lalat, nampak kata apa? Cicak ada dalam tu, maka kita curah lain pula. Tahu dah curah lagi, pasal nak buai tak boleh. Buai tu payah, dimaafkan. Tapi semolek-moleknya, minyak pun lah ni bukannya mahal sangat. Bukannya mahal sangat minyak, murah ya, curah lah, basuh minyak lain lah. Tapi takdir masalahnya, minyak mahal, nak cari minyak pun payah, tak ada masalah. Tambah minyak lain, tak jadi najis itu. Daripada dikeluarkan bangkai itu tiada memberi mudarat, yakni tiada menajiskan zait, tiada menajiskan minyak yang kemudian, yakni yang kemudian yang dibuh. Minyak yang dulu ada bangkai, lepas tu minyak yang kedua, itu orang panggil minyak yang kemudian, minyak yang kedua masuk tambah tu tadi, minyak jadi banyak tu tadi, tak jadi najis. Bila tak jadi najis, boleh diambil guna. Kalau air teh, air kopi, air Milo yang ada lalat tadi, sebaik-baiknya ambil tahap. Ambil tahap lalat tu. Pas nak ambil guna air tu nak minum, dibolehkan. Tapi seperti Abu Dawayak Sani, bagi orang-orang yang nak menjaga diri dia, jangan sampai diri dia rosak. Rosak lagu mana? Minum
sumut, yang air yang ada sumut menyebabkan hati dia gelap. Minum air yang ada sumut, yang ada semut, maka menyebabkan ingatan dia rosak. Mana payah nak ingat? Ngapa Quran payah nak ingat? Ngapa kitab payah nak ingat? Orang bagi nombor telefon, nombor terosak, tak ingat. Payah. Alim. Takut ada makan banyak. Banyak kaki sumut tu kena beringatlah. Sebab itu kalau kita orang semaya bila kita tayah akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma hazmi wal hazan. Lepas tu kita baca sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Baca 3 kali. Tangan taruh di ubun-ubun. Baca sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, baca 3 kali. Lepas tu kita nak sapu muka. Sapu muka sudah. Macam Abu sendiri, Abu ambil daripada guru. Ambil daripada Syria. Tok guru daripada Syria ambil ijazah dia di Nizamuddin tu. Jumpa dia berajar. Kalau kita nak supaya payah untuk hilang ingatan. Untuk kita ingat semua apa yang kita ngapa, apa yang kita nak kita ingat, maka kena baca selepas setiap kali lepas semaya. Lepas kita baca Allahumma hazmi wal hazan, kita baca itu. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Lepas tu 3 kali sapu muka. InsyaAllah ingatan kita kuat. Baca koh lepas kita semaya lah nak beri salih. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu baca apa? Kita baca doa tu. Lepas tu tangan kita taruh tangan di ubun-ubun. Allahumma izhab hanni wal hazan, azmi wal hazan. Lepas tu sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa 3 kali. Lepas tu kita sapu muka. Setengah orang tangan ni pula nak letak jenis kata ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i kata sapu muka. Pas dia pun nak sapu muka. Walibnya bukan dia sapu lalu, tapi kadang-kadang ada orang letak oleh belakang. Assalamualaikum. Pas letak belakang, sapu muka depan. Ada setengah-setengah tak oleh atas ni. Tak atas kepala. Sapu depan. Hak sungguhnya lagu mana? Hak Imam Syafi'i kita ajar, letak di ubun-ubun ni. Letak di ubun-ubun ni. Lepas tu baca tu tadi, lepas tu baca sanuqri'uka kafalatan satu, sapu. Sapu muka. Tu cara dia. Bukanlah ada setengah dia tak oleh tepi, tengah-tengah tak sini, tengah-tengah belakang. Hak belakang ni acaknya. Assalamualaikum, tak belakang tangan. Apa depan? Tak ada kena cara tu. Tak ada pergi ajar, dia ambil mana tak tahu. Hak ajarnya dalam kitab-kitab fiqh, tak kira kita Jawi, kita Arab, tu di ubun ni. Sapu. Gau kata. Ubun-ubun. Ubun-ubun di mana ubun-ubun? Kita tengok budak-budak berberanak dia. Budak-budak berberanak, kalau rambut dia di tengah ni dah. Di tengah ni. Depan ni masuk ubun-ubun lagi, sebab biasanya ubun-ubun ni dia bukannya bulat. Nak tahu ubun-ubun tengok budak baru beranak. Dia bukan bulat, dia bonjong. Hak nu dalam ni otak dak genyuk ubun. Anak halim baru beranak anak dia. Jadi ubun-ubun ni dia di bujur, dia bukannya bulat. Jadi dia bujur. Dalam bujur tu penuh 4 jari ni. Tu yang letak kita, 4 jari ni. Kalau kita letak ni 4 jari kita. Sapu situ dah. Habis. Hazan tak ingat. Apa? Hazan tak ingat ni. Hazmi wal hazan. Nanti tulis. Lepas ni boleh tulis. Habis. Lepas tu dia kata babul ijtihadil wal adna. Habis dah. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت